Assalamualaikum dan hai, saya Faan dan racun kali ni macam yang korang nampak dekat tangan saya sekarang, kita ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Dan phone ni boleh kata phone yang sangat-sangat hangat di pasaran sekarang, memang sangat hype. Sebab harga yang ditawarkan tu bermula RM999 dekat Malaysia, korang boleh dapat spesifikasi yang melimpah ruah. Contohnya dekat sini, dia ada flagship label kamera 108MP quad camera. Bukan tu je geng, skrin dah pun pakai AMOLED 120Hz refresh rate, memang sangat tinggi dia punya refresh rate. Ada bateri besar, stereo speaker, pengecasan pantas, banyak gila melimpah-limpah dah dia bagi. Tapi macam korang tahu, dia juga ada keluar versi yang non-pro macam korang nampak kat sana. Yang tu of course lebih murah, tapi dah nama pun Pro mestilah lebih power kan. Tapi tak apa lagi yang special ada dekat phone ni, mesti korang pun dah tak sabar nak tahu. Jom sama-sama kita unboxing sekarang. So dekat sini macam yang korang nampak, kotak dia warna putih macam Redmi Note 10 yang biasa juga, warna putih je. Cuma di bahagian depan ni ada rekaan sebenar phone tu sendiri. Di bahagian sisi kanan dan kiri just ada tulisan Redmi Note 10 Pro dan ada seal dia. Tapi saya dah pun buka seal dia, saya dah pun potong tadi. So di bahagian bawah lupa nak bagi tahu korang yang saya dapat warna Onyx Grey. Dan variasi yang kita dapat ni paling tinggi tau, 8GB RAM, 128GB storan dalaman, yang mana harga ni kalau korang nak beli dia sekitar RM1099. Tapi kalau korang nak murah sikit, dalam RM999 tu korang just dapat 6GB RAM saja, tapi ROM dia tu sama besar, 128GB. Dan untuk spek lain pun sama je geng, beza harga tu dia punya RAM je lah. So di bahagian dalam ni macam biasa, once korang buka, korang akan dapat satu lagi kotak, yang mana dekat sini korang akan nampak ada tulisan Design by Redmi. Dan dalam ni korang pun dah boleh teka lah apa benda, standard je. Korang dapat SIM tool ejector, lepas tu ada manual dan juga ada casing silikon lembut untuk protect phone korang dari bercalak. Tapi saya perasan casing silikon ni dia dari kombinasi dua warna, korang boleh nampak tak? Sini dia macam matte, sini macam transparent clear biasa tu lah. So kita letak tepi. Apa yang ada dalam kotak yang paling main event kita dekat sini, korang nampak tak? Dia bagi tahu di bahagian depan ni ada beberapa spek highlight phone tu sendiri. Cuba kita angkat dulu. Kita baca sekarang. First kali highlight spek dia ada 108MP, bukan 1-2 kamera tapi dia ada 4 kamera dan ada juga tele macro lens dekat sini. Dan saya rasa yang paling best antara 4-4 ni, of course dia punya screen dah pun pakai AMOLED dengan refresh rate tinggi sampai 120Hz. Memang luar biasa geng. Skrin dia boleh kata agak besar, 6.67 inci, guna dot display, ada dual speaker, dan untuk jantung dia sendiri dipakai Qualcomm Snapdragon 732G dengan binaan 8nm high performance processor. So chip ni kita dah biasa guna, so far so good, terbaik. Dan ada juga dekat sini 33W fast charging dengan bateri yang bekalkan tu sekitar 5020mAh. So kalau korang beli yang versi biasa Redmi Note 10 tu, korang dapat 5000 je mAh bateri. Tapi yang ni ada lebih sikit lah, 20mAh kan. Lah. So kita cuba buka plastik dulu geng. Bismillahirrahmanirrahim. Nice gila geng. Korang boleh dapat tak feel tu? Nice. So inilah dia rekaan dia. Kita letak tepi dulu. Tak apa. So kita cuba tengok apa lagi ada dalam kotak. Korang rasa ada apa? Macam biasa, of course korang dapat adapter. Korang juga dapat kabel dekat sini warna putih, USB A to USB-C. So untuk kabel ni agak besar of course sebab dia 33W rasanya. Cuba kita tengok sekarang berapa watt yang disediakan dekat sini. Korang nampak tak? Dekat sini korang dapat max 33W kalau korang perasan lah. So geng, ini saja yang korang akan dapat dalam kotak. So kita akan beralih kepada phone tu sendiri. So geng, inilah dia Redmi Note 10 Pro, yang mana first impression bila saya pegang sendiri phone ni memang saya terasa sangat sedap di tangan, tak terlampau berat dan tak terlampau ringan. Kalau segi rekaan tu memang tak nampak apa yang special lah, sebab rekaan minimal clean macam ni dah banyak ada dekat pasaran. Cuma part kamera tu nampak berlainan sikit kali ni. Dan kalau kita tengok memang masih ada terasa premium dan bila pegang pun terasa mewah lah, sebab panel kaca belakang tu jenis melengkung. Sekarang ni kalau saya comparekan sebelah-sebelah dengan Redmi Note 10 yang biasa, susah geng nak cari perbezaan sebab rekaan dari segi dia punya panel sisi melengkung, kamera tu nampak sama. Tapi kalau korang perhatikan betul-betul ada beberapa part yang berlainan lah dekat sini kan. Nanti kita akan tengok macam mana. Antara features killer yang ada dekat Redmi Note 10 Pro ni yang jarang-jarang lah kita boleh tengok ada dekat phone sekelasnya tu, macam yang korang tahu, dia ada level flagship camera. Sensor kamera utamanya ni sebesar 108MP, memang sangat-sangat besar.
Dan kalau korang perasan, dia macam ada halo ring silver dekat sekitar lens dia ni. Kalau korang tengok dekat Redmi Note 10, dia punya halo ring tu warna hitam tau. Mungkin ini adalah salah satu benda untuk korang nak bezakan Redmi Note 10 ataupun Redmi Note 10 Pro. Di bahagian sisi lain dekat sini juga dia ada sensor kamera ultrawide 8MP, ada 5MP telemacro dan juga 2MP depth sensor. Beralih di sisi kanan dekat sini korang akan nampak kalau just ada slot SIM saja, yang mana dekat sini dia menyokong dual SIM dan juga micro SD card tambahan untuk korang kembangkan lagi memori internal phone ni. Beralih di sisi atas, korang akan nampak kalau phone ni pun masih ada audio jack untuk korang pakai iPhone. Ada juga salah satu lubang stereo speaker, mic dan juga IR blaster untuk jadikan phone ni sebagai remote. Di sisi kiri dekat sini just ada volume button up and down dan juga power button saja. Yang mana power button ni juga tertanam fingerprint scanner lah untuk korang buka unlock phone ni. Di sisi bawah dekat sini just ada port USB-C, mic dan salah satu stereo speaker. Kalau skrin besar ni antara benda keutamaan korang, memang korang kena ambil Redmi Note 10 Pro sebab skrin bersaiz 6.67 inci. Tapi kalau korang nak skrin yang lebih kecil sikit, korang boleh ambil Note 10 yang biasa lah. Dan dekat sini apa lagi yang saya perasan, bezel bahagian bawah tu versi Pro lebih nipis berbanding versi biasa. Dan dia punya punch hole display di bahagian tengah tu nampak tak? Yang versi Pro ni dia sedikit lebih kecil berbanding Redmi Note 10 biasa lah. Tapi korang jangan risau sebab kedua-duanya masih sama dibekalkan dengan skrin yang cantik, panel AMOLED dan resolution tu boleh sampai Full HD+. Tapi of course lah versi Pro ni ada lebih dia. Untuk yang versi Pro ni korang boleh dapatkan refresh rate tinggi sampai 120Hz. Korang boleh tukar di bahagian setting, korang nak enablekan 60 ataupun 120Hz. Tapi saya perasan dia tak ada option untuk korang tukar kepada 90Hz. Apa lagi yang ada dekat sini, korang juga boleh dapatkan preset yang mana korang boleh tukar kepada saturated ataupun standard. Untuk highest brightness dekat phone ni kan, kalau korang guna di bawah cahaya matahari, korang boleh naikkan sampai 1200 nit, memang cukup terang. Kalau dari segi color tu jangan cerita lah, memang sangat cantik kan. Dia punya detail pun memang cun sebab kita pakai AMOLED dekat sini kan. Interface dia so far just nice lah. Phone ni pun dah pakai Android yang paling latest, Android 11 dengan skin MIUI 12.01. Antara features yang ada dekat sini of course sebab dia dah pakai AMOLED, korang boleh onkan always on display kan. Untuk option lain dekat sini korang boleh tukar control center style ni nak kepada all version ataupun new version, dan banyak lagi lah macam gaming mode pun semua ada dekat sini. Kalau kita masuk di bahagian password dan security, korang boleh pilih sama ada nak pakai muka, screen lock ataupun pattern macam biasa. Kita cuba set up sikit fingerprint nak tengok laju tak laju sekarang ni. Kita dah set up, kita cuba tengok sikit. Okey, boleh kata sangat laju dan accurate. Dia punya fingerprint scanner di bahagian sisi ni terbaik. Sekarang ni macam korang tahu, Redmi Note 10 Pro ni dia punya jantung tu dikuasakan dengan chipset Qualcomm Snapdragon 732G. Kita cuba tengok highest score untuk AnTuTu benchmark ni berapa sekarang ni. Dia boleh dapat sekitar 237,000 lebih, which is agak tinggi juga. So kita cuba tengok sikit lah untuk performance gaming tu kan, dia support sampai mana. Kita cuba main PUBG Mobile sikit. Highest grafik kan, chipset ni hanya boleh main sampai HD sahaja, HDR dia tak support. Tapi kalau korang lowkan grafik kepada smooth, korang boleh main sampai frame rate ultra 40fps. So far saya perasan phone ni juga ada gyro tau. Kita dah pun on kan, korang boleh tengok sendiri. Saya rasa memang sangat-sangat accurate, tak ada sebarang delay untuk gyro. Kalau korang nak aktifkan dia punya features gaming macam biasa, korang just swipe saja di sisi kiri ataupun kanan. Dekat sini ada banyak features lah yang akan memudahkan sesi gaming korang. Nanti saya akan test dulu main macam mana, tengok okey tak okey PUBG guna phone ni gang. Dengan bateri yang dibekalkan tu boleh kata cukup besar. Untuk penggunaan seharian korang tu rasanya tak ada isu lah. Korang pun dapat pengecasan yang pantas, boleh singkatkan lagi waktu pengecasan korang tu. Rasanya phone ni memang cukup berbaloi untuk korang beli pada tanda harga yang disediakan. RM999 korang dah pun boleh dapat dengan spek yang ditawarkan tu, terbaik lah gang. So rasanya itu sajalah kita punya first impression, kita punya unboxing video kali ni. Nanti saya akan share lebih lanjut dekat dalam video review kita. By the way, apa yang korang nak tahu pasal phone ni, cuba korang komen sikit. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.